Apa kaitan perdagangan dengan KDNK Malaysia? Malaysia dah umumkan KDNK-nya tahun lepas di mana kita mencatatkan pertumbuhan 3.7%. Tapi bila kadar ini diumumkan, ada juga yang tanya, mengapa kadar pertumbuhan ini tak setinggi tahun sebelumnya? Okey, mula-mula kita kena faham komponen KDNK. Selain penggunaan oleh kerajaan dan rakyat, public and private consumption dan juga pelaburan, KDNK juga diwakili oleh perdagangan yang merangkumi kedua-dua ekspor dan import. Dari segi perdagangan secara amnya, ekspor akan meningkatkan KDNK, manakala import akan mengurangkan KDNK. Tapi sebenarnya sumbangan ekspor bersih kepada KDNK hanya 4.7% pada 2023. Jadi walaupun ada sedikit penurunan tetapi impaknya tidaklah sebesar mana kepada KDNK. Tahun 2023 merupakan satu tahun yang penuh cabaran. Cabaran ekonomi seperti inflasi, pergolakan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan telah memberi impak kepada hasil perdagangan Malaysia dan juga pertumbuhan KDNK-nya. Pada tahun 2022, pertumbuhan untuk perdagangan global ialah 2.7%. Cuba teka berapa unjuran pertumbuhan perdagangan global WTO untuk 2023? 0.8%. Jauh turun berbanding 2.7% pada tahun 2022. UNCTAD pula meramalkan penguncupan perdagangan global sebanyak 5% bagi tahun 2023 atau kira-kira 1.5 trilion US dollar lebih rendah berbanding 2022. Sebagai sebuah negara perdagangan terbuka di mana nisbah perdagangan kita adalah 128% kepada KDNK, tentu sekali Malaysia juga terkesan apabila berlaku penguncupan ekonomi atau KDNK rakan-rakan perdagangan utama kita. Sebagai contoh, perdagangan keseluruhan China jatuh sebanyak 5% pada 2023 berbanding tahun sebelumnya. Kelemahan ekonomi China telah memberi impak kepada Malaysia kerana China adalah rakan dagangan terbesar Malaysia yang menyumbang 17% kepada jumlah perdagangan negara pada tahun 2023. Bukan kita saja yang terkesan, negara-negara lain pun turut merasai impaknya. Di rantau ASEAN bagi tahun 2023, ekspor Thailand menurun sebanyak 1%. Lebihan dagangan Indonesia berkurang sebanyak 32% dan Singapura mengalami penurunan perdagangan barangan sebanyak 12%. Kalau nak bagi contoh senang, katalah kita jual ikan keli. Selama ini Abu jadi pelanggan terbesar kita. Tiap-tiap tahun dia beli 20% daripada hasil kolam kita. Tapi tahun ini bisnes Abu tak okey. Dia cuma beli 10% daripada jumlah sebelum ini. Masalahnya bukan Abu seorang je yang kurangkan belian, pelanggan kita yang lain pun sama. Jadi, mestilah pendapatan kita tahun ini berkurangan. Mungkin ada yang kata, okey, tahun lepas dunia hadapi kelembapan ekonomi. Tahun ini macam mana pula? Tahun ini WTO mengunjurkan pertumbuhan perdagangan global di tahap 3.3%. Dan ini bakal meningkatkan jumlah perdagangan Malaysia dirangsang oleh pertumbuhan dalam sektor pembuatan dan elektronik dan elektrik atau E&E yang dijangka berkembang sebanyak 13.1%. Dan juga peningkatan permintaan daripada rakan dagangan utama Malaysia. Perdagangan Malaysia juga diunjurkan tumbuh 5% tahun ini, lebih tinggi daripada kadar global. Tak payah tunggu lama. Angka perdagangan Malaysia bagi bulan Januari 2024 telah pun menunjukkan peningkatan ketara sebanyak 13.3% kepada 234.73 bilion ringgit. Apakah usaha yang diambil Malaysia untuk meningkatkan perdagangannya? Pertama, pelaksanaan strategi Pelan Induk Produsen Baru atau NIMP 2030 yang bakal meningkatkan kepelbagaian ekonomi, daya saing dan juga nilai ekspor Malaysia ke pasaran antarabangsa. Macam mana tu? Kita ambil contoh bisnes keli tadi. Kalau selama ini kita cuba jual keli mentah, apa kata kita pelbagaikan produk pula? Kita buat keli frozen, keli salai, minuman kesihatan keli, pil kesihatan keli. Produk ini semua perlukan peningkatan kemahiran dan teknologi. Jadi, pekerja kita pun tak boleh setakat nak jaga kolam aja. Kena tambah pekerja mahir yang boleh proses keli. Bila ada pekerja mahir, automatik gaji dia pun lebih tinggi dari tukang jaga kolam. Nilai jualan kita pun bertambah tinggi. Ialah, pil keli mestilah lebih mahal daripada jual keli mentah. Jadi, pendapatan kita pun makin tinggi. Kalau kita umpamakan negara, maknanya Malaysia akan pelbagaikan ekonomi untuk menghasilkan produk yang lebih advance. Di mana untuk menghasilkan produk advance ini, kita perlukan pekerja mahir.
Lebih banyak pekerja mahir maknanya lebih tinggi gaji untuk rakyat Malaysia. Dan produk advance yang kita hasilkan ini juga lebih tinggi permintaan serta nilainya. Maka pendapatan ekspor kita juga akan meningkat. Selain NIMP 2030, kita juga akan memanfaatkan pelbagai perjanjian perdagangan sedia ada dan baharu untuk meningkatkan ekspor. Setakat ini, kita ada RCEP, CPTPP dan pelbagai perjanjian dua hala dengan negara-negara seperti Australia, Chile, Jepun, India, New Zealand dan Turki. Kita juga perlu meningkatkan kerjasama di dalam rantau ASEAN bagi menggalakkan perdagangan antara negara-negara ASEAN atau intra-ASEAN trade. Setakat ini, perdagangan intra-ASEAN hanya di tahap 22% pada 2023. Jadi banyak ruang untuk meningkatkan dagangan antara negara-negara di ASEAN. Sebenarnya, banyak lagi usaha yang kita telah dan sedang laksanakan untuk meningkatkan perdagangan Malaysia. InsyaAllah, kesemua ini bakal menyumbang kepada unjuran pertumbuhan KDNK sebanyak 4% hingga 5% pada 2024.